Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harapkan semua dalam keadaan sihat-sihat ya semua. Alhamdulillah. Okay, kita berjumpa dalam pembelajaran atas talian, pembelajaran dari rumah masing-masing. Cikgu harapkan walaupun semua berada di rumah masing-masing, semuanya bersemangat untuk belajar. Okey. Okey, untuk sains tahun 5, Cikgu Siti akan ajar kamu. Okey, ini buku teks baru. Nanti semua akan dapatlah buku teks baru. Okey, kamu adalah murid yang pertamalah menggunakan buku keluaran baru ni. Okey, kita akan belajar 10 unit. Okey, 10 tajuk dalam untuk tahun 5. Okey, kita tengok apa tajuk-tajuk yang akan kita pelajari. Okey, jom. Okey, baiklah. Untuk tahun 5, kita akan belajar 10 unit. Okey, untuk unit pertama, kemahiran saintifik. Okey, unit kedua, manusia. Okey, unit ketiga, tajuk haiwan. Unit keempat, tumbuh-tumbuhan. Unit kelima, elektrik. Okey, bagi unit 6, tajuk haba. Okey, unit 7, kita akan belajar pengaratan. Untuk unit 8, kita akan pelajari tajuk jirim. Okey, seterusnya unit 9, fasa bulan dan buruj. Dan akhir sekali kita akan belajar unit 10, iaitu tajuknya tajuk mesin. Okey. Untuk hari ini, kita akan belajar kemahiran saintifik, iaitu kemahiran proses sains. Okey, bagaimana kemahiran proses sains boleh menyelesaikan masalah. Ya. Okey, untuk kemahiran saintifik, okey, inilah gambaran buku teks ya. InsyaAllah awak akan dapatlah pada minggu akan datang. Okey, ini pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita tengok muka surat kedua. Okey, kemahiran proses sains. Okey, di sini murid tahun 5 Zamrud akan mengadakan satu pertandingan mereka cipta kapal terbang kertas. Okey, setiap murid menerima sehelai kertas berwarna yang diedarkan oleh guru mereka. Okey, mari kita ikuti kisah mereka sebelum hari pertandingan. Okey, sebelum hari pertandingan, dua orang murid perempuan ni yang namanya Milia dan Ana dia berbual kat situ. Okey, lihat kapal terbang kertas saya, Milia. Bentuk hadapannya panjang dan runcing. Okey, ya Ana, mengapakah kamu menghasilkan kapal terbang kertas berbentuk begitu? Okey, Ana jawab apa? Bentuk ini dapat mengurangkan daya rintangan angin. Okey, nampaknya saiz kapal terbang kita berbezalah Ana. Saiz sayap kapal terbang kertas saya lebih besar. Cuba kamu teka. Tujuan saya menghasilkannya begini. Okey, kenapa agaknya? Siapa tu Milia membuat menghasilkan kapal terbang yang saiznya sayapnya lebih besar. Okey, cuba teka. Ia adalah untuk mengurangkan rintangan angin ya mungkin. Okey, sebab berdasarkan kemahiran proses sains yang telah dipelajari, ia boleh menyelesaikan masalah ya. Itu tajuk kita hari ini. Bagaimana kemahiran proses sains boleh menyelesaikan masalah. Okey, di situ dibagi gambaran bagaimana cara Ana melipat kapal kertasnya. Okey, yang ini cikgu akan bagi nanti dalam grup WhatsApp gambarannya, gambar cara-cara melipat kapal terbang kertas. Kamu akan buat nanti. Okey, seterusnya muka surat 3, buku teks tahun 5, sains tahun 5. Okey, wah, sungguh menarik bahagian kapal terbang kertas kamu. Mengapakah bentuknya begitu? Okay, Milia tanya murid lelaki ini. Bentuk ini dapat menambahkan jisim pada bahagian hadapan supaya lebih stabil dan dapat terbang jauh. Begini cara saya melipatnya. Okey, itu cara Ravi melipat kapal terbang kertasnya. Okey, kamu pun boleh tiru macam ni ya. Okey, nanti cikgu akan snap gambar cara-cara melipat kapal terbang kertas. Cikgu akan bagi dalam grup. Okey. Okey, bagi muka surat 4. Okey, kesinambungan daripada cerita tadi. Okey, setiap murid telah berjaya menghasilkan kapal terbang kertas masing-masing. Okey, nampak atas meja dia macam-macam
bentuk kapal terbang ya. Okey, saya perhatikan ada pelbagai bentuk kapal terbang kertas di sini, kata Milia. Okey, ya Milia, walaupun terdapat pelbagai bentuk, nampaknya setiap kapal terbang kertas ini mempunyai persamaan, iaitu berbentuk tirus di hujung. Perbezaannya pula terdapat pada saiz sayap. Okey, kat sini apa kemahiran proses sains yang Ana telah buat, yang dia bagi tahu ni. Okey, persamaan dan perbezaan. Okay, maksudnya dia telah mengelaskan apa yang sama, apa yang berbeza. Okay, ada yang berbentuk tirus, okay? Ada yang saiz sayapnya lebar, ada yang sederhana, ada yang kecil. Okay, maksudnya dia telah membuat kemahiran proses sains mengelas. Ini kita dah belajar pada tahun 4, 3 dan 4 kemahiran proses sains lain Okey, seterusnya pada hari berikutnya, Cikgu Zaki meminta semua murid tahun 5 Zamrud membawa kapal terbang kertas masing-masing dan berkumpul di dewan tertutup di sekolah. Mereka akan melancarkan kapal terbang kertas yang telah dihasilkan. Okey, saya harap semua murid telah bersedia, kata cikgu. Okey, pastikan tiada yang menggunakan kertas lain yang telah saya berikan. Okey, kat sini. Poinnya, okay, pastikan tiada yang menggunakan kertas lain yang telah saya berikan. Okay, maksudnya semua murid gunakan kertas yang sama. Rawi, Milia, Ana dan murid-murid lain semua menggunakan kertas yang cikgu dia bagi. Tak boleh gunakan kertas yang lain. Okay, lepas ni kita bincang. Itu apa? Okay, mengapa kita perlu menggunakan kertas yang sama, cikgu? Okay, tanya Rawi. Okay, cikgu dia jawab apa? Okey, setiap kertas yang diberikan kepada kamu itu merupakan jenis kertas yang sama. Oleh itu, saiz dan ketebalannya juga sama. Jenis, saiz dan ketebalan kertas ialah pemboleh ubah yang dimalarkan untuk mendapatkan keputusan yang adil. Okey, inilah kita nak belajar hari ini. Pemboleh ubah, bagaimana mengawal pemboleh ubah. Kemahiran proses sains mengawal pemboleh ubah boleh menyelesaikan masalah. Okey, kat sini berkenaan dengan pemboleh ubah. Dia kata pemboleh ubah dimalarkan kat situ. Okey kan? Malar tu maksudnya samalah. Cikgunya dah bagi tahu. Okey, kat situ saiz ketebalan sama. Okey, untuk mendapatkan keputusan yang adil. Okey, kalau tak sama, pertandingan tu tak adil lah. Nanti ada kertas yang tebal, ada kertas yang nipis. Kan? Jadi cikgunya telah memastikan semua muridnya menggunakan kertas yang sama yang diberikan. Tak boleh, tidak mesti guna kertas cikgu juga. Okey, faham ya? 3. Okey, di sini kita nak belajar pemboleh ubah. Okey, bagaimana mengawal pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Kamu dah belajar masa tahun 4 pun dah belajar berapa pemboleh ubah, apakah pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ada 3. Pemboleh ubah ada 3. Okey, pemboleh ubah yang pertama dimanipulasi. Apa maksud dimanipulasi? Dimanipulasi tu manipulate, maksudnya tak sama. Diubah-ubah yang tak sama dengan satu macam A dapat lain, B dapat lain. Okey, itu manipulasi yang tak sama. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah pemboleh ubah yang mana apa hasilnya yang kita nak tengok dalam uji kaji tersebut. Apa yang kita perhatikan di akhir uji kaji tersebut. Okey, yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan maksudnya yang sama. Malar je sama. Semua ada. Semua sama. Okey, A ada, B ada, C pun ada. Benda yang sama. Okey, perkara yang sama. Okey, sama ada. Dia mesti ada parameter lah. Dia sama ada saiznya ke, beratnya ke, bentuk ke. Okey, apa yang sama. Kita kena kenal pasti. Okey, mengawal pemboleh ubah ada 3. Pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, faham ya? Okey. Untuk uji kaji membuat kapal terbang kertas tadi. Okey, untuk uji kaji membuat kapal terbang kertas tadi, saya nak soal.
Okey, apakah pemboleh ubah dimalarkan? Okey, contohnya kita dah buat kapal terbang ni. 2 lah kapal terbang kertas. Okey, apa yang sama? Nampak tak? Nampak Okey. Apa yang sama? Apa pemboleh ubah dimalarkan? Apa yang sama antara kedua-dua ni? Contohnya ni Ana buat, ini Milia buat. Okey? Apa yang sama adalah okey. Adalah jenis kertas ataupun ketebalan kertas. Okey, boleh. Okey? Ataupun warna kita tak boleh lah katakan warna sebab kurang tepat lah. Okey, di sini jenis kertas. Kalau kertasnya okey, jenis kertas A4, dua-dua sama A4. Okey, kalau tebalnya 70, sama dua-dua 70 mg. Kalau 80, dua-dua 80. Faham ya? Okey, itu untuk pemboleh ubah dimalarkan. Maksud malar sama je. Malar je, semua sama. A sama, B pun sama. Dua-dua sama. Okey, ni. Jenis kertas, ketebalan kertas. Dan saiz kertas pun boleh. Saiz kertas. Okey, saiz kertas kalau Ana saiz kertasnya macam ni, A4, Milia pun sama. Saiz kertasnya sebesar ini juga, sama dengan Ana dan murid-murid lain. Okey, faham saiz kertas. Okey. Seterusnya untuk pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi ni maksudnya tak sama. Okey. Apa yang tak sama antara dua kapal terbang ni? Okey, apa yang dimanipulate tak sama? Okey. Okey. Awak perhatikan apa yang tak sama? Apa yang tak sama antara dua ni? Okey. Yang paling ketara adalah bentuk ataupun cara lipatan kapal terbang tu, kan? Dua-dua berbeza. Okey. Yang ini macam ini. Okey. Kita nak uji nanti ni. Kita nak lancarkan dia. Kita nak apa? Panggil apa? Terbangkan dia. Kan nak terbangkan dia. Nak tengok yang mana pergi lebih jauh. Kan? Okey. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi, yang dimanipulate yang tak sama adalah okey, bentuk ataupun cara lipatan. Reka bentuknya tak sama. Okey, seterusnya pemboleh ubah ada 3 kan? 2 dah. Okey, satu lagi pemboleh ubah. Akhir sekali pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni apa yang kita nak perhatikan? Bila kita dah buat uji dua-dua ni, apa kita nak tengok sebenarnya? Sebenarnya buat apa ni? Apasal buat lain-lain ni? Kita nak tengok apa? Apa hasilnya? Apa hasil penyiasatan kita? Kita nak tengok jarak kapal terbang tersebut. Yang mana satu pergi lebih jauh. Kan? Sebab tadi pertandingan kan? Jadi kita nak tengok jarak. Nak tengok jarak kan? Okey, pemboleh ubah bergerak balasnya adalah jarak. Okey, faham ya untuk pemboleh ubah? Okey. Seterusnya kemahiran proses sains. Yang seterusnya membuat hipotesis. Membuat hipotesis. Membuat hipotesis adalah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Pernyataan umum. Antara 3 pemboleh ubah tadi kita buat siasatan, apa yang boleh kita nyatakan? Itu membuat hipotesis, pernyataan umum. Okey, faham? Jadi, membuat hipotesis bagi penyiasatan pertandingan kapal terbang tadi, inilah. Reka bentuk lipatan kapal terbang kertas mempengaruhi jarak kapal terbang tersebut. Okey, faham? Okey. Tugasan awak. Okey, tiba masa tugasan. Tugasan awak, saya nak awak hasilkan kapal terbang kertas ini. Okey, sama ada menggunakan lipatan cara tersendiri ataupun saya akan bagi cara 2 lipatan yang disarankan di dalam buku teks. Okey, tapi syaratnya pemboleh ubah dimalarkan ni, saya nak awak gunakan
kedua-duanya benda yang sama. Contohnya, kalau awak pakai kertas A4, dua-dua kertas A4. Kalau awak pakai kertas buku kecil, kalau awak koyakkan buku kecil ni, okey, dua-dua kertasnya saiz yang sama, ya, dan ketebalan jenis yang sama. Jangan nanti satu kapal terbang ambil kertas ini, satu lagi ambil kertas ni, lepas tu nak bertanding. Tak boleh lah, kan? Tak adil lah, kan? Sebab satu besar, satu kecil. Okey, tak boleh. Itu bukan pemboleh ubah dimalarkan. Yang malarnya kita nak dia sama. Okey, saya nak awak hasilkan 2 kapal terbang, okey, yang sama kertasnya, saiz dari segi saiz, dari segi ketebalan, okey, mesti sama. Itu pemboleh ubah dimalarkan. Okey, saya nak awak hasilkan 2 kapal terbang yang berlainan lipatannya, bentuknya lain-lain, tak sama antara 2 ni. Itu adalah pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah yang dimanipulasi, yang tak sama manipulasi. Okey, faham? Okey, buat 2. Nanti awak buat uji kaji sendiri dekat rumah. Awak try lah. Terbangkan dia. Okey, awak duduk setempat, cari, tengok jarak mana. Mana kapal terbang yang pergi lebih jauh. Okey? Itu jarak antara itulah hasil penyiasatan. Itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas yang kita nak tengok. Okey, faham? Okey, faham. Okey, buat 2 jenis kapal terbang dari kertas yang sama, dari sumber kertas yang sama. Tangkap gambar, tangkap pula. Ambil gambar. Okey, ambil gambar. Okey, hantarkan dalam grup WhatsApp. Okey, supaya kawan-kawan dan saya dapat pastikan memang awak buat uji kaji ni. Okey, dan belajarlah tentang pemboleh ubah, bagaimana kemahiran proses sains, mengawal pemboleh ubah dan membuat hipotesis boleh menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita seharian. Okey, faham? Okey, setakat itu saja saya rasa hari ini. Kalau ada masalah, bolehlah PM saya, PM tepi, kiri, kanan, depan, belakang, tak kisah. Okey, faham ya? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.